Okey, hai. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan Badan Kehakiman. Dan dalam video-video sebelum ni kita dah bercakap tentang Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan hari ini kita bercakap pula berkenaan Badan Kehakiman adalah sistem pemerintahan di Malaysia. Bila bercakap tentang Badan Kehakiman, dua perkara utama yang perlu kita tahu dalam sistem pentadbiran di Malaysia, terdapat dua kumpulan mahkamah di Malaysia. Nombor satu dikenali sebagai mahkamah peringkat rendah dan satu lagi dikenali sebagai mahkamah peringkat tinggi. Antara mahkamah-mahkamah dalam kumpulan mahkamah peringkat rendah ialah mahkamah session, mahkamah magistrate kelas 1, mahkamah magistrate kelas 2 dan mahkamah penghulu. Seterusnya, antara mahkamah-mahkamah dalam kategori mahkamah peringkat tinggi adalah seperti mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Okey. Yang membezakan setiap mahkamah-mahkamah ini adalah jenis-jenis kes yang dibicarakan. Selain daripada kumpulan mahkamah tadi, terdapat juga mahkamah-mahkamah lain, okay, seperti mahkamah syariah. Mahkamah syariah adalah mahkamah yang membicarakan kes-kes yang melibatkan orang Islam yang melanggar undang-undang ataupun peraturan Islam. Selain daripada itu, di Malaysia juga terdapat beberapa jenis mahkamah lain seperti mahkamah juvana yang tugasnya adalah untuk membicarakan kesalahan-kesalahan rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia yang melakukan kesalahan di Malaysia yang berumur 10 hingga 18 tahun. Selain daripada itu, terdapat lagi lah mahkamah-mahkamah seperti mahkamah tentera, mahkamah pengguna dan mahkamah diraja. Saya tak nak pergi detail tentang ciri-ciri semua mahkamah-mahkamah tadi. So, saya cuma nak fokus berkenaan dua kumpulan mahkamah ni, iaitu mahkamah peringkat rendah dan mahkamah peringkat tinggi. Apa yang perlu kamu tahu, mahkamah yang tertinggi di Malaysia adalah mahkamah persekutuan. Okey, sebab mahkamah persekutuan ataupun federal court ini keputusannya adalah muktamad. Okey, keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah persekutuan tidak boleh dirayu lagi. Seterusnya, di bawah mahkamah persekutuan terdapat mahkamah rayuan. Okey, mahkamah rayuan ini tugasnya adalah mendengar rayuan-rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh mahkamah di bawahnya. Dan mahkamah paling rendah dalam kategori mahkamah peringkat tinggi adalah mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi boleh membicarakan apa jua kesalahan dan juga termasuk kesalahan yang boleh membawa hukuman mati. Bermaksud, semua kesalahan yang membawa hukuman mati akan dibicarakan di mahkamah tinggi. Mahkamah peringkat rendah seperti mahkamah session, dia boleh membicarakan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kesalahan sivil dan jenayah berdasarkan kategori-kategori berikut. Walau bagaimanapun, mahkamah session tidak boleh membicarakan kes-kes yang boleh membawa hukuman mati sekiranya seorang suspek itu dituduh dengan kesalahan yang boleh membawa hukuman mati seperti 39B, 302, senjata api dan sebagainya. Kesalahan yang mana hukumannya jika didapati bersalah adalah gantung sampai mati. Bermaksud suspek tadi akan terus dibawa ke mahkamah tinggi untuk dibicarakan. Seterusnya, mahkamah lain yang terdapat dalam mahkamah peringkat rendah adalah mahkamah magistrate 1, magistrate 2 dan mahkamah penghulu. Mahkamah magistrate dikendalikan oleh magistrate, bukan hakim. Yang mengendalikan kes di mahkamah magistrate adalah dipanggil sebagai magistrate. Okay. So, selalunya macam kes kalau orang pernah kena saman ke pergi ke mahkamah, itu magistrate lah tu. Ataupun seperti polis untuk mendapatkan perintah reman untuk menahan suspek lebih 24 jam, itu di mahkamah magistrate. Sekarang ni saya nak bincangkan ataupun nak berkongsi bagaimana sesuatu kes itu daripada peringkat laporan dibuat hinggalah hukuman dijatuhkan. Okey. Saya mengambil contoh seorang perempuan, dia pergi ke balai polis dan dia membuat laporan bahawa dia dirogol, kan, macam sekarang ni kan banyak kes yang dekat Selangor tu lah semua tu kan. Okey, seorang perempuan dia pergi ke balai polis, dia buat laporan, dia kata dia dirogol. Apabila ada laporan terhadap seorang lelaki yang mengatakan bahawa dia merogol, maka polis akan membuka kertas siasatan. Maksud, polis bertanggungjawab untuk menyiasat laporan tersebut. So, siasatan ini termasuklah polis melakukan tangkapan dan sebagainya. Okay? Dan suspek lelaki tadi akan ditangkap. Dan perempuan tadi juga, kalau kes rogol, polis akan bawa dia pergi ke hospital. Doktor akan cek perempuan tu sama ada betul dia dirogol. Doktor sebagai orang yang pakar dalam perubatan, dia boleh mengenal pasti sama ada tak perempuan itu dirogol ataupun tidak, seperti
kesan lebam di badan, traumatise, kesan penetrate dan sebagainya. Dia boleh membezakan antara perbuatan rogol dengan tidak rogol. Setelah doktor melakukan semua pemeriksaan tersebut, doktor akan mengeluarkan satu dokumen yang dipanggil laporan perbuatan ataupun medical report. So, medical report ini, doktor akan menyatakanlah bahawa memang perempuan ini dirogol, terdapat kesan-kesan dirogol dan sebagainya, everything. So laporan kesihatan tadi akan diserahkan kepada pihak polis. Pihak polis akan menjadikan laporan kesihatan tadi sebagai sebahagian daripada kertas siasatan, termasuklah dengan pengakuan daripada suspek, ada saksi, laporan dari Jabatan Kimia dan sebagainya. Maka dikompalkan jadi satu dokumen, dan dokumen yang dikenali sebagai kertas siasatan tadi akan dihantar ke pejabat peguam negara. Okey, sampai dekat pejabat peguam negara, peguam-peguam di pejabat peguam negara tersebut akan meneliti kertas siasatan yang dibuat oleh polis tadi, sama ada cukup bukti, kukuh atau tidak untuk mendakwa suspek lelaki tadi atas kesalahan merogol. Peguam di pejabat peguam negara tadi dia tengok dokumen perubatan, mendapati doktor mengakui memang ada kesan rogol, adanya laporan dari Jabatan Kimia dan sebagainya, dan ada keterangan saksi, semua cukup. Maka peguam di pejabat peguam negara tadi berpuas hati dengan kertas siasatan tersebut, maka proses pendakwaan pun bermulalah di mahkamah. Maka suspek akan dibawa masuk ke mahkamah. Pada peringkat ini, lelaki tadi kita tak boleh lagi nak panggil dia sebagai pesalah, sebab mahkamah belum lagi menjatuhkan hukuman. Ingat, hanya mahkamah yang boleh menjatuhkan hukuman sama ada orang itu bersalah ataupun tidak. Apabila polis tangkap lelaki tadi, bawa masuk dalam balai polis sebagainya, lelaki tadi belum lagi bersalah. Seseorang itu tidak akan didapati bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Itu hukum undang-undang. Selalunya kita bila tengok orang kena tangkap dengan polis, terus kita judge orang, dia ni bersalah, jahat sebagainya. Sebenarnya belum lagi. Hakim di mahkamah yang berhak mengatakan bahawa dia bersalah ataupun tidak. Sebab kita ni selalu nak jadi hakim lebih daripada hakim. So, apabila proses pendakwaan itu berlaku, selalunya kes rogol ni tadi dia akan dibawa ke mahkamah session. Sebab hukumannya bukannya gantung sampai mati. Mungkin penjara 20 tahun ataupun sebat 20 kali macam itulah. Sampai ke mahkamah session, mahkamah akan membaca pertuduhan. Juga, adakah kamu mengaku bersalah atas tuduhan merogol sekian. Pada peringkat ini, suspek tadi ada dua pilihan. Sama ada dia mengaku bersalah ataupun tidak mengaku bersalah. Kalau dia mengaku bersalah, bermaksud hari itu juga hukuman akan dijatuhkan. Finish, tutup cerita. Tetapi sekiranya suspek dia cakap, saya mengaku tidak bersalah. Selalu kita dengar dalam TV kan cakap, suspek mengaku tidak bersalah. Suspek mengaku tidak bersalah. Bukan bermaksud bila dia mengaku tidak bersalah, maka dia dibebaskan. Tidak. Apabila dia mengaku tidak bersalah, bermaksud dia minta dibicarakan. Maka proses pembicaraan pun akan berlaku. So kita ambil situasi apabila suspek dia cakap, saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Apabila situasi itu berlaku, hakim tadi dia akan menetapkan tarikh berikutnya untuk pembicaraan itu berjalan. So apabila habis proses pembicaraan dan mahkamah session mendapati bahawa suspek tadi bersalah berdasarkan keterangan daripada pihak pendakwa raya dan sebagainya, dan mahkamah yakin bahawa suspek tadi bersalah, dan dengan itu hukuman pun dijatuhkan. Walau bagaimanapun, suspek lelaki tadi masih lagi berpeluang untuk membuat rayuan ke mahkamah tinggi. Kalau kes dia bermula di mahkamah session, dia boleh merayu ke mahkamah tinggi. Sampai dekat mahkamah tinggi, peguam bela tadi, peguam suspek tadi mengemukakan rayuan terhadap keputusan mahkamah session. Dan hakim mahkamah tinggi akan meneliti semula keputusan yang dibuat oleh mahkamah session tadi, sama ada tepat ataupun tidak. Sekiranya mahkamah tinggi mendapati suspek sebenarnya tidak bersalah, ada beberapa masalah teknikal sewaktu keputusan mahkamah session tadi, maka dengan ini mahkamah tinggi membebaskan suspek. Maksud pada peringkat mahkamah tinggi, suspek telah dibebaskan. Walau bagaimanapun, suspek belum betul-betul lagi bebas, kerana masih ada satu lagi
peluang untuk merayu. Kali ini pihak pendakwa raya pula boleh merayu, dan mereka boleh merayu ke mahkamah rayuan. Okey. Dan sekiranya pihak pendakwa raya mengemukakan rayuan ke mahkamah rayuan, dan mahkamah rayuan ni selalunya hakimnya dalam 3 orang ataupun lebih, tetapi mesti dalam angka yang ganjil, sebab keputusan mahkamah rayuan ini berdasarkan kepada keputusan majoriti hakim. Apabila mahkamah rayuan tadi mendengar rayuan yang dikemukakan oleh pendakwa raya terhadap keputusan mahkamah tinggi tadi yang mengatakan suspek tak bersalah, setelah selesai, ketiga-tiga hakim ni akan membuat keputusan. Sekiranya 2 hakim mengatakan bahawa suspek bersalah dan 1 lagi hakim mengatakan suspek tidak bersalah, bermaksud suspek tadi dia kalah 2-1. So pada peringkat ini bermaksud suspek akan kekal bersalah, dan statusnya tadi daripada suspek telah bertukar menjadi pesalah. Okay. Maka selepas itu suspek tadi akan dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman 2 kali rayuan. Ingat, kes dia tadi bermula di mahkamah session. Okay. Rayuan 1 di mahkamah tinggi oleh pihak peguam bela, rayuan 2 di mahkamah rayuan oleh pihak pendakwa raya. 2 kali saja rayuan boleh dikemukakan dalam sesuatu kes perbicaraan. Okay. Kalau sesuatu kes itu bermula di mahkamah tinggi, maka rayuan boleh dikemukakan ke mahkamah rayuan dan akhir sekali ke mahkamah persekutuan. Dan keputusan mahkamah persekutuan adalah muktamad dan tak boleh dirayu lagi. Untuk kamu lebih mudah faham berkenaan dengan perjalanan sesuatu kes di mahkamah ni, kita ambil contoh kes liwat 2 Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu. Okay, saya bukan nak cakap pasal politik, cuma kita tengok perjalanan kes itu dari sudut akademik. Okey, dalam kes liwat Datuk Seri Anwar, kes liwat 2, budak lelaki tadi, ada seorang budak lelaki tu, Saiful tu, dia pergi ke balai polis dan dia buat laporan bahawa dia diliwat oleh Datuk Seri Anwar. Apabila laporan polis dibuat, maka tanggungjawab polis untuk melakukan siasatan. Maka Datuk Seri Anwar pun adalah ditangkap pada waktu itulah sebagainya. Akhirnya budak lelaki tadi pun dihantar ke hospital, doktor buat medical check up and then come up dengan medical report and everything. So apabila lengkap kertas siasatan, polis hantar ke pejabat peguam negara, dan sampai dekat pejabat peguam negara pun mendapati kukuh pertuduhan tersebut dan perbicaraan pun dimulakan. Okey. Kalau kita ingat balik kes liwat Datuk Seri Anwar tu, dia bermula, sebenarnya kes itu bermula pada peringkat awalnya di mahkamah session, tetapi ianya dipindahkan ke mahkamah tinggi. Jadi officially mahkamah tinggi lah, sebab kes itu melibatkan individu yang berprofil tinggi, maka dia dipindahkan ke mahkamah tinggi. Okay, so kita boleh anggap kes tadi bermula di mahkamah tinggi. Okey, dalam perbicaraan kes Datuk Seri Anwar di mahkamah tinggi itu, mahkamah tinggi mendapati bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. That means mahkamah tinggi membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tuduhan liwat tadi. Tapi kenapa akhirnya dia masuk penjara juga? Ini kita nak tengok. Okey. Sebab apabila mahkamah tinggi membuat keputusan bahawa Datuk Seri Anwar tidak bersalah, selepas itu pihak pendakwa raya, pihak pendakwa raya pula mengemukakan rayuan. Ingatlah, rayuan boleh dikemukakan oleh pihak peguam bela dan juga pihak pendakwa raya. Okey. Dalam situasi tadi, pihak pendakwa raya mengemukakan rayuan ke mahkamah rayuan. Bermaksud Datuk Seri Anwar dah bebas sekejap. Apabila pihak pendakwa raya mengemukakan rayuan, dia kena pergi mahkamah balik. Okey, sampai di peringkat mahkamah rayuan, ada 3 orang hakim, saya tak ingat nama hakim tu. 3 orang hakim tadi meneliti keputusan mahkamah tinggi, dan ketiga-tiga hakim ini mendapati bahawa Datuk Seri Anwar bersalah. Dan ketiga-tiga hakim ini mendapati bahawa mahkamah tinggi telah tersilap ataupun kita panggil terkhilaf dalam membuat keputusan. Maka mahkamah rayuan pada waktu itu mendapati Datuk Seri Anwar bersalah. Dia kalah 3-0 pada waktu itu. Tiga-tiga hakim kata dia salah. Walau bagaimanapun, kalau you tengok, apabila hakim jatuhkan hukuman, Datuk Seri Anwar tidak terus dibawa ke penjara lagi. That means dia belum lagi menjalani hukuman. Kenapa? Sebab kali ini
Peguam bela Datuk Seri Anwar pula mengemukakan rayuan. Ke mana? Ke Mahkamah Persekutuan. Yang ini rayuan yang terakhir. Okay. Sampai dekat Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan, hakimnya mesti lebih kurang 5 orang ataupun mestilah angka yang ganjil. Okay. Boleh jadi 3, boleh jadi 5, tetapi mesti dalam angka yang ganjil. Sebab prosesnya sama juga macam Mahkamah Rayuan. Keputusan hakim itu mengikut majoriti hakim. Okay. Sampai ke Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan pun meneliti rayuan yang dikemukakan oleh Peguam bela Datuk Seri Anwar. Dan apabila proses perbicaraan berkenaan rayuan itu dijalankan dan akhir sekali Mahkamah Persekutuan ke-5 hakim mendapati bahawa Datuk Seri Anwar bersalah. Ini bermaksud hakim-hakim Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan. Sebab itulah petang tu juga bila habis perbicaraan, Datuk Seri Anwar pun dibawa ke penjara. Itu adalah contoh proses macam mana proses pendakwaan dan proses rayuan itu dijalankan. Contoh lain yang kita boleh ambil, contoh macam kes Datuk Seri Najib baru ni. Mahkamah Tinggi telah mendapati bahawa Datuk Seri Najib bersalah dalam kes SRC dia tu kan. Okey. Dan Mahkamah Tinggi pun telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Datuk Seri Najib. Berapa tahun saya tak ingat. 10 tahun ke 20 tahun lebih kurang macam tu. Banyak tu 20 tahun. Tetapi kalau kita tengok hari ni, Datuk Seri Najib belum masuk penjara pun, masih lagi bebas, masih lagi menjadi ahli parlimen dan sebagainya. Kenapa? Sebab pada waktu ini, sekarang ini, Peguam bela Datuk Seri Najib sedang mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Bermaksud, selagi satu kes itu dalam proses rayuan, tertuduh tadi tak perlu lagi menjalani hukuman penjara ataupun sebagainya lah. Sebab tu kadang-kadang saya tengok komen-komen dekat Facebook ada, oh kenapa Datuk Seri Najib tak masuk penjara lagi, mahkamah kata dia salah. Yalah, sebab dia adalah rayuan. Okey. Sebab tu kita kena faham. Okey, sampai contoh bila sampai dekat Mahkamah Rayuan nanti, apabila hakim-hakim dekat Mahkamah Rayuan mendapati Datuk Seri Najib tidak bersalah, maka Datuk Seri Najib pun dibebaskan. Walau bagaimanapun, pihak pendakwa raya pula pada waktu itu masih lagi ada peluang untuk membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang paling tinggi. Pada peringkat ini, sekiranya Mahkamah Persekutuan mendapati Datuk Seri Najib bersalah, maka dia akan disabitkan dengan kesalahan semula dan akan dijatuhkan hukuman. Okay. Kalau Mahkamah Persekutuan kata dia tak salah, dan dia akan dibebaskan. Okay. So kita kena faham dekat sini, satu kes yang diputuskan oleh mahkamah, okay, proses rayuan boleh dijalankan sebanyak 2 kali, sama ada dari pihak Peguam bela ataupun pihak pendakwa raya. Okey, saya harap boleh faham setakat ni, tapi kalau untuk lebih detail kena baca buku lah, tak cukup sekadar nak tengok video je. Okey, so thank you, bye bye.